Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Lagi isu panas GSBH. Namun apa yang lebih mengejutkan sahabat semua, begitu ramai ya individu-individu maupun pemimpin-pemimpin khususnya daripada pembangkang seperti PAS yang terkini Mahathir cuba ya untuk mempertahankan pimpinan ataupun tindakan kerajaan ataupun pihak berkuasa terhadap GSBS ini. Ya, dia mengatakan kerajaan ini zalim, kerajaan ini melampau ya kerana membuat siasatan, menangkap, menahan ya pemimpin-pemimpin daripada JSBS, mereka yang terlibat ya di dalam perlakuan liwat, ustaz-ustaz mereka, termasuklah CEO dan sebagainya. Jadi dalam perkara ini saya tertanya sahabat semua, adakah mereka ini mempunyai kepentingan di dalam JSBS sehingga mereka mempertahankan JSBS yang telah pun difatwakan sesat ya. Kalau kita lihat Perak, Perlis, Selangor, Pahang sudah pun menfatwakan bahwa JSBS ini adalah ajaran sesat dan sebagainya. Jadi sahabat semua, saya mau membawakan Anda ya untuk mendengar pencerahan daripada Dr. Abu Hafiz Saleh ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton pencerahan yang mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Uh, Setelah beberapa minggu dan mungkin mencapai kepada sebulan tindakan PDRM, Polis Diraja Malaysia, yang menyerbu, menahan dan melakukan siasatan, termasuk kemudian disusuli dengan beberapa pendakwaan terhadap mereka yang terlibat pimpinan dengan Global Ikhwan Sdn Bhd ataupun GISP. Namun setelah mana usaha itu dilakukan dengan begitu terancang berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan kukuh dan bukan sekadar hearsay, Polis Diraja Malaysia dan Kerajaan Malaysia dianggap sebagai berlebihan. Saya menonton dengan cermat dan teliti kenyataan yang amat berbahagia untuk Dr. Mahathir Mohamad tatkala beliau menyifatkan apabila ditanya oleh wartawan dalam satu bual bicara bahawa tindakan terhadap JISB itu adalah satu yang bersifat melampau. Mereka itu ditahan katanya, dan itu berbeza dengan apa yang berlaku sekitar pada tahun 1994 yang lalu, puluhan 20 hingga 30 tahun yang lalu. Saya ingin memberikan komentar terhadap dua perkara. Perkara pertama tadi yang dikatakan berlebihan, dan perkara yang kedua adalah berkaitan kononnya PDRM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menghalang untuk pertemuan antara ibu bapa dan juga mangsa iaitu anak-anak yang telah pun disahkan oleh Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kabinet dan Kerajaan YB Fahmi Fadzil bahawa ia telah pun melampaui daripada 600 orang kanak-kanak yang telah pun diselamatkan. Baik, kita kembali kepada tuduhan yang menyatakan tindakan kerajaan melalui PDRM itu adalah melampau. Saya ingin ingatkan juga untuk mengembalikan untuk melawan lupa sebahagian pihak bahawa melalui report Amnesty International pada 2 September 1994, Amnesty International dalam laporannya pada 2 September 1994 menyatakan bahawa pimpinan kanan termasuk dengan Asy'ari Muhammad yang mereka panggil sebagai Abuya itu telah ditahan di bawah ISA. Sekiranya tindakan kerajaan pada hari ini pada tahun 2024 terhadap Saki-Baki dan penerus kepada Al-Arqam iaitu GISB itu dianggap sebagai melampau, adakah tahanan ISA terhadap pimpinan-pimpinan Al-Arqam pada tahun 1994 itu adalah lebih ringan, ataupun mereka itu adalah lebih berkemanusiaan dan katanya ianya hanya sekadar untuk membetulkan pemikiran agama? Tak benar. Mereka telah pun berdasarkan laporan ini pada 2 September 1994 mereka telah pun ditahan di Thailand dengan menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri iaitu ISA. Dan apa yang saya juga ingin memberikan penerangan ataupun melawan lupa sekali lagi terhadap kononnya ekonomi Islam sedang tak sepatutnya ekonomi orang-orang Islam ini diruntuhkan ataupun ekonomi ini diperjudikan sehingga hilang. Kalau kita boleh bersetuju pada tahun 1994 pengharaman Al-Arqam, ada beberapa fasa, antaranya pengharaman melalui fatwa kerajaan mengharamkan aurat Muhammadiyah semenjak 1986
menyesatkan secara agama pada tahun 1994 secara detail, iaitu 5 Ogos 1994, manakala kerajaan mengharamkan Al-Arqam itu secara keseluruhan pada 21 Oktober 1994. Kalau kita boleh bersetuju pengharaman Al-Arqam pada tahun 1994 secara berfasa itu, kita perlu juga untuk mengetahui bahawa mereka juga ada sayap keekonomian ataupun sayap perniagaan ketika itu. Untuk berlaku keahlian mereka, untuk makluman semua, pada tahun 1987 mereka ada sekitar 5 hingga 6 ribu keahlian, dan laporan daripada Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1994 mereka mempunyai 6,000 ahli fanatik dan 15,000 simpatisan. Dan utusan Malaysia meletakkan pada 4 hari bulan 7 ataupun 4 hari bulan Julai tahun 1994 mereka mempunyai lebih kurang dalam 10,000 pengikut. Mereka berasal ataupun bermula daripada kampung Datuk Keramat pada tahun 71 hingga 72, dan kemudian berpindah ke Sungai Penchala sekitar tahun 73 hingga 75. Dan mereka mempunyai, ingat, kerana apa? Kerana perbandingannya dengan GISB 2024. Kononnya mereka punya kekuatan ekonomi, keusahawanan dan juga yang lain-lain. Arqam pada tahun 1990-an itu juga mempunyai hal yang sama. Namun kita boleh terima bahawa ketika itu mereka mempunyai kekuatan ekonomi, tapi mereka juga mempunyai kejahatan dan jenayah-jenayah agama dan juga jenayah-jenayah yang lain. Kita okey untuk menutup dan juga untuk mengharamkan mereka, tetapi segelintir yang amat memalukan ialah kerana mereka yang datang daripada pejuang-pejuang agama dan bangsa kononnya. Namun okey untuk berlaku perhambaan, kezaliman, pemisahan keluarga. Ketika itu Al-Arqam mempunyai 52 kedai runcit, 20 pasar mini, 36 kedai buku, 18 restoran makanan seluruh Malaysia, 56 kilang perusahaan. Dalam waktu yang sama, pada 93 sebelum pengharaman mereka, Al-Arqam telah membentuk satu yang dipanggil sebagai Al-Arqam Group of Companies, AGC, yang memusatkan 22 anak syarikat milik para jemaah mereka. Dan bahkan lebih jauh daripada itu, di Islamabad, Al-Arqam telah membentuk Al-Arqam International Center, AIC. Apa yang saya ingin katakan bahawa tak benar bahawa ianya hanya pada GISB dan dahulu Arqam itu adalah satu gerakan agama. Tak, mereka membentuk adalah sayap ekonomi mereka sendiri. Dan ianya bermula apabila Asy'ari Muhammad yang dipanggil oleh mereka sebagai Abuya itu kalah di dalam pilihan raya umum apabila beliau bertanding di Bangsa Kuala Lumpur pada tahun 1964. Dan itu diletakkan di dalam archive oleh Parti Islam se-Malaysia PAS di dalam laman web mereka itu sendiri. Dan yang kedua, saya ingin katakan bahawa tuduhan sebahagian pimpinan-pimpinan yang cenderung kepada pembangkang menjadikan isu ini kononnya berlakulah penghapusan terhadap ekonomi orang Islam, dan kemudian apabila selepas ditahan oleh polis itu mereka dinafikan untuk duduk ataupun untuk berjumpa. Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga polis di Raja Malaysia telah mendapat perintah daripada mahkamah. Mereka bukan sesuka hati untuk tahan dan mereka melalui jalur undang-undang. Mereka diminta untuk merehabilitasi kanak-kanak ini untuk memastikan mereka itu dapat diletakkan di kawasan ataupun di rumah-rumah safe house ataupun rumah-rumah selamat sebelum daripada mereka itu disusun pada urusan-urusan masa hadapan. Maka bagi mungkin saya percaya dan perhubungan saya secara langsung dan tidak langsung kepada pihak-pihak yang terlibat, apabila mereka sedang menyusun dengan baik, pihak yang telah memberikan kerjasama dengan baik, kemungkinan kita tahu mereka ini mempunyai satu doktrinisasi agama dan pemikiran yang sangat berbahaya. Dan saya yakin Jabatan Kebajikan Masyarakat dan polis tidak sewenang-wenangnya orang datang, walaupun ia mungkin mak ayah dan kita tidak tahu bahawa mereka mempunyai keterkaitan dengan GISB itu lagi secara sembunyi-sembunyi, maka ia adalah satu perkara yang tepat, selamat dan cermat oleh JKM dan juga PDRM untuk tidak dengan sewenang-wenangnya memberikan akses kepada kanak-kanak ini, kerana antara akibat yang kita boleh fikirkan, mereka dapat mengetahui di mana safe house, di mana mereka ini dijaga untuk sementara waktu di bawah perintah mahkamah, bukan dengan sewenang-wenangnya. Jadi
Saya harap ini adalah satu pencerahan bahawa apa yang dilakukan terhadap JSB itu adalah secukupnya berdasarkan lunas undang-undang, dan tidak benar bahawa mereka itu diberikan tindakan secara melampau oleh pihak berkuasa, oleh pihak kerajaan, dan termasuk kanak-kanak itu sedang diuruskan. Kita tidak katakan pengurusan itu mesti sempurna. Akan ada kebaikan kalau ada yang memberikan cadangan. Saya yakin PDRM dan JKM akan menerima dengan lapang dada dan terbuka. Namun untuk menyatakan mereka dengan sengaja dipisahkan secara zalim, ketika mana mereka itu dizalimi puluhan tahun, belasan tahun, pihak-pihak yang terlibat ini tidak pun muncul untuk membela mereka. Tapi ketika mereka diselamatkan, mereka pula menjadi juru cakap kepada kejahatan-kejahatan yang telah berlaku. Itu pendirian dan itu pencerahan saya. Wallahu alam. Terima kasih. Semoga ianya mencerahkan semua. Jumpa lagi. Wassalamualaikum. Terbaik sahabat semua, pencerahan daripada Dr. Abu Hafiz Saleh. Jadi sebenarnya sahabat semua, apa yang dilakukan oleh kerajaan ini tidak melampau. Mereka melakukannya dengan mengikut lunas undang-undang seperti mana yang dilakukan ya pada 1994. Kenapa pada ketika itu boleh diterima, kenapa hari ini dikatakan kerajaan ini zalim? Jadi sahabat semua, pada saya ini adalah satu permainan politik, cuba untuk menunggu air yang di air keruh dan sebagainya. Dan adakah mungkin mereka-mereka yang cuba mempertahankan JSBS ini mempunyai kepentingan ya di dalam perkara ini? Mungkin kita tidak tahu, mungkin iya, mungkin tidak. Hanya mereka sendiri yang tahu sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih kerana mendengar dan pencerahan daripada Dr. Abu Hafiz Saleh yang begitu jelas pencerahannya. Jadi diharap ya, tuduhan kononnya kerajaan ini zalim, kerujuhan karena kononnya kerajaan ini melampau, itu hanyalah permainan politik semata-mata daripada pihak pembangkang ya, terutamanya juga seperti Mahathir Mohamad ini, Patipas dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.